Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sama balik kitab kita ni, Syarah Kitab Tauhid jilid ketiga. Kita praktikal ni panggil kitab tauhid secara praktikal dah. Dia tidak banyak teori tu. Gapo benda hak boleh mengganggu tauhid. Ada perkara gapo boleh meningkatkan tauhid, apakah perkara-perkara yang boleh merosakkan tauhid. Ini macam praktikal sikit dah. Kitab ni. Kita nak bincang pula larangan mencaci angin. Dia ada kaitan dengan tauhid juga. Larangan mencaci angin. An-nahyu an sabbir rih. An-nahyu an sabbir rih, larangan mencaci angin. Diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tasubbur rih wa idza ra'aitu ma takrahuna faqulu." Doa lepas ni. Janganlah kamu mencaci maki angin apabila kamu melihat suatu hal yang tidak menyenangkan. Takrahuna. Maka berdoalah faqulu, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Ya Allah, sungguhnya kami mohon kepadamu kebaikan angin ini, khairi hadhihi rih, dan kebaikan apa di dalamnya, wa khairi ma fiha, dan kebaikan yang untuknya kau perintahkan ia, wa khairi ma umirat wa na'udzubika min syarri hadhihi rih, dan aku berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada dalamnya dan keburukan yang untuknya kau perintahkan ia. Hadis Tirmizi, dan hadis ini dinyatakan sahih. Syarah. Pembahasan tentang mencela angin merupakan pembahasan yang wajar sebab angin merupakan makhluk yang diperintahkan dan diaturkan oleh Allah SWT. Ya, maksudnya betul-betul ikut arahan Allah, bukan macam kita ni yang ditaklif dah. Tak ada taklif. Tidak seperti manusia yang memiliki kehendak sendiri, angin berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki dan diperintahkan oleh Allah SWT sahaja. Berdasarkan perkara inilah, sesiapa sahaja yang mencela angin, maka seakan-akan secara tidak langsung ia telah mencela Allah SWT. Allah Jalla wa'ala. Allah Jalla lahu. Sebab yang meniupkan dan menghembuskan angin tersebut adalah Allah SWT semata-mata. Bermaksud atau tidak bermaksud untuk mencela Allah SWT, maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Walaupun tidak niat mencela Allah pun, agama tak boleh. Kerana perbuatan yang tersebut mencerminkan tidak beradabnya seorang kepada Allah SWT, sehingga mengurangi kadar tauhidnya. Adapun jika mencela angin dengan maksud untuk mencela Allah Jalla lahu, maka tentu ia merupakan kekafiran. Kalau mencela Allah, niat dia betul-betul mencela Allah, kafir lah. Hukum mencela angin sama halnya seperti hukum mencela ad-dahr, mencela masa. Pernah kita bincang tajuk bab sebelum ni ya. Masa seharusnya tidak perlu dicela kerana masa merupakan tempat berlakunya berbagai-bagai kegiatan. Yang perlu dicela adalah kegiatan itu sendiri. Bukan masalah masa, masalah orang buat salah dengan masa dah. Jika seorang mencela masa, berarti dia telah mencela pengatur masa iaitu Allah Jalla lahu. Sama halnya juga dengan hukum mencela cuaca. Secara tidak langsung itulah mencela Allah Jalla lahu. Berbeza jika ingin mengkhabarkan sahaja, seperti seseorang ingin mengkhabarkan bahawasanya telah terjadi angin yang kencang dan merosakkan banyak rumah misalnya, maka hal tersebut tidaklah mengapa. Adapun jika terdapat kesan mencela, maka hal tersebut tidak boleh juga. Angin pada asalnya memiliki banyak fungsi. Terkadang ia berfungsi untuk membinasakan satu kaum dan terkadang-kadang ia berfungsi untuk memberikan rahmat. Hal tersebut Allah Jalla lahu banyak sebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya adalah, pertama, angin berfungsi sebagai rahmat bagi manusia. Allah Jalla lahu mengkhabarkan bahawa angin berfungsi untuk mengawinkan serbuk sari dan bermacam-macamnya pendubungan air guna angin. Allah Jalla lahu berfirman, wa arsalna riyah lawaqih, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan lawaqih, untuk mengawinkan tumbuhan pendubungan air. Hadis surah Al-Hijr ayat 22. Allah juga mengkhabarkan bahawa angin berfungsi sebagai pembawa khabar gembira, iaitu turunnya hujan. Jadi angin ni dibawa awal
Ibu khabar gembira dah. Kelak awak nampak dah. Allah Jalla lahu berfirman. Wa allazi yursilu riyaha bushran baina yaday rahmatih. Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa khabar gembira mendahului kedatangan rahmatnya hujan. Jadi Allah yang tiup angin untuk khabar gembira dan kedatangan hujan lah. Dia kata ini hujan. Ni surah Al-A'raf ayat 57. Sebagaimana yang telah kita saksikan bahawasanya angin mengatur dan merangkai awan-awan. Setelah itu awan tersebut dibawa untuk dipecah-pecahkan dan disebarkan oleh angin ke berbagai-bagai tempat yang Allah Jalla lahu kendaki. Inilah di antara contoh bahawasanya angin merupakan rahmat bagi manusia. Yang kedua, Allah Jalla lahu kuasakan angin pada Nabi Sulaiman AS. Allah Jalla lahu berfirman, "Fasakharna lahul riha tajri bi amrihi wal ukhaan haitsu asaba." Kemudian kami ditundukkan padanya angin yang berhembus dengan baik, menurut ke mana saja yang dikendakinya. Hadis surah As-Sad ayat 36. Surah As-Sad ayat 36. Allah Jalla lahu menjadikan angin sebagai tentera Allah yang ketiga dah. Untuk membinasakan satu kaum. Allah Jalla lahu mengkhabarkan bahawa kaum Quraisy Allah Jalla lahu menghancurkan mereka dengan angin tentera Ahzab. Allah Jalla lahu berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun farsalna 'alaihim rihan wa junudan lam taraha." Hai orang beriman, ingatlah akan nikmat Allah yang telah dikurniakan padamu ketika datang padamu tentera. Lalu kami kirimkan pada mereka angin taufan dan tentera yang tidak dapat kamu melihatnya. Surah Al-Ahzab ayat ke-9. Ayat ini mengisahkan tentang perang Khandaq. Ketika itu perang Ahzab, perang itulah parit besar. Ketika itu datangnya tentera kaum Quraisy dengan berjumlah 10,000 tentera mengepung kota Madinah. Maka Allah Jalla lahu mengirim angin untuk memperondak-perandakan mereka. Allah Jalla lahu menjadikan angin tersebut sebagai tentera-tentera Allah Jalla lahu juga untuk membinasakan kaum Quraisy. Pada ayat lain Allah Jalla lahu mengkhabarkan bahawa angin juga menghancurkan kaum 'Ad. Allah Jalla lahu berfirman, Allah Azza Jalla berfirman, "Farsalna 'alaihim rihan sarsaran fi ayyamin nahisatin lunudhiqahum 'adzabal khizyi fil hayatid dunya. La'adzabul akhirati akhra. La'adzabul akhiratu akhzan wa hum la yunsarun." Maka kami meniupkan angin yang amat gemuruh kepada mereka dalam beberapa hari yang sial. Hari celaka. Kerana kami hendak merasa kepada mereka itu siksaan yang menghinakan dalam kehidupan dunia lagi. Dan sungguhnya siksaan akhirat jauh lebih menghinakan sedangkan mereka tidak diberi pertolongan sama sekali. Surah Fussilat ayat 16. Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda, "Wa uhlikat 'adun bid-dabur." Kaum 'Ad ni, kaum dihancurkan dengan angin yang berhembus dari barat. Itu Nabi kata. Rasulullah SAW bersabda ketika menyebutkan mukjizat tersebut, "Nusirtu bis-sabah wa uhlikat 'adun bid-dabur." Aku ditolong oleh Allah Azza Jalla dengan as-sabah bis-sabah. Dan kaum dibinasakan dengan ad-dabur. Hadits Bukhari nombor 1035. As-sabah juga disebut dalam Al-Qabul kerana ia berhembus menghadap pintu Kaabah. Dan dia adalah angin yang berhembus dari arah timur. Ad-dabur adalah angin berhembus dari barat. Ad-dabur lebih berbahaya dari as-sabah. Kerana Allah Azza wa Jalla tahu akan lembutnya Rasulullah SAW kepada umatnya, maka Allah Azza wa Jalla hembuskan pada mereka as-sabah. Kerana khawatir akan membinasakan mereka semua sekali jika Allah Azza wa Jalla kirimkan ad-dabur. Ad-dabur ni hebat lagi lah. Taufir ribu yang hebat lagi lah. Lihat Fathul Bari juzuk kedua muka surat 521. Angin adalah udara, hanya saja kita tidak dapat melihatnya. Kita dapat merasakan angin jika ia berhembus dan bergerak. Merupakan sebuah nikmat daripada Allah. Allah Azza wa Jalla memberikan udara kepada kita. Jika saja udara tidak ada, maka kita tidak dapat bernafas. Buru-buru tidak boleh terbang. Awan tidak boleh menyebar untuk menurunkan hujan.
Kita tidak dapat mendengar suara sebab udara adalah medium lah sebagai perantara gelombang suara dan banyak faedah-faedah lain dari udara. Jika kita memperhatikan penelitian orang-orang yang berkecimpung dalam masalah planet-planet, falak dia, ahli falak planet-planet, maka dikatakan bahawa di planet lain juga terdapat atmosfera. Akan tetapi udara terdapat di sana kebanyakannya bukanlah oksigen. Bahkan disebutkan bahawasanya udara terdapat di planet Mars adalah karbon dioksida yang merupakan racun bagi manusia. Berbeza halnya dengan di dunia, Allah Jalla lahu telah siapkan atmosfera di dunia ini yang berisikan oksigen, sehingga manusia dapat menggunakannya untuk kehidupan sehari-harian. Sungguh ini merupakan sebuah nikmat agung yang Allah Jalla lahu berikan pada hamba-hambanya. Dari sini kita dapat mengetahui bahawa angin memiliki banyak manfaat sehingga tidak boleh kita mencela angin secara mutlak. Doa ketika angin berhembus kencang. Angin yang berhembus boleh diklasifikasikan menjadi dua jenis. Pertama, angin yang wajar, yakni biasa, tidak mengganggu. Angin biasalah. Yang kedua, angin yang kencang. Jenis angin yang kedua inilah yang disyariatkan untuk berdoa lah. Kita minta jauh daripada angin ribut beratlah, fatal lah. Nabi SAW bersabda, "Fa'iza ra'aitum ma takrahuna faqulu." Apabila kamu melihat suatu hal yang tidak menyenangkan, maka ucapkanlah. Adalah hadis kita baca sebelumnya. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Nombor 2756, juzuk 6, nombor 508. Kemudian di hadis yang lain, kullu Nabi sallallahu alaihi wasallam idza asafatir rih qala. Biasanya Nabi SAW ketika ada angin kencang beliau berdoa. Hadis riwayat Muslim nombor 809. Dua hadis di atas menunjukkan bahawa doa hanya diucapkan ketika angin bertiup dan berhembus kencang. Inilah kemuliaan, kehebatan, kemuliaan syariat Islam yang perlu kita terapkan ketika angin bertiup kencang. Jangan malah mencaci-caci dan memaki angin tersebut. Adapun doa ketika menghadapati angin kencang, maka terdapat dua doa yang Nabi SAW ajarkan. Pertama, Allahumma inni as'aluka khairaha wa a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sungguhnya aku memohon padamu kebaikan angin ini dan aku berlindung kepadamu dari kejahatannya, keburukannya. Hadis Abu Daud disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan Abi Daud. Kedua, Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi rih wa khairi ma fiha wa khairi ma umirat. Wa na'udzubika min syarri hadhihi rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih. Ya Allah, sungguhnya kami mohon padamu kebaikan angin ini dan kebaikan apa yang ada dalamnya, dan kebaikan yang untuknya kau perintahkan ia. Dan kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada dalamnya, dan keburukan yang untuknya kau perintahkan ia. Hadis At-Tirmizi disahihkan Al-Albani dalam silsilah hadis as-sahihah. Doa-doa ini merupakan dalil bahawasanya jika datang angin yang kencang, maka kita diperintahkan untuk meminta kebaikan dari angin tersebut dan berlindung dari keburukan angin tersebut. Hal ini menunjukkan bahawasanya angin itu terkadang-kadang dikirim oleh Allah Jalla lahu sebagai kebaikan sekaligus sebagai keburukan. Lihatlah kisah perang Khandaq. Allah Jalla lahu menggunakan angin yang berhembus untuk menghancurkan kaum Quraisy. Sementara bagi kaum muslimin, angin tersebut berhembus lembut tidak mengganggu kaum muslimin selama sekali. Ia hanya ganggu kafir Quraisy saja. Padahal angin tersebut adalah angin yang sama, berhembus di waktu yang sama dari tempat yang berdekatan, akan tetapi memiliki dampak dan keadaan yang berbeza. Sama halnya seperti hujan. Ketika perang Badar, Allah Jalla lahu menurunkan hujan rintik-rintik bagi kaum muslimin sebagai rahmat dan berkah. Sementara bagi kaum musyrikin, hujan tersebut menjadi musibah. Padahal hujan yang turun pada kedua-duanya adalah hujan yang sama juga dah. Oleh kerananya terkadang Allah Jalla lahu menurunkan satu musibah bagi satu kaum. Ternyata musibah tersebut adalah rahmat bagi kaum yang lain. Sama halnya juga seperti wabah penyakit. Wabah penyakit ini menjadi rahmat bagi siapa sahaja bersabar menghadapinya hingga akhirnya meninggal dengan mati syahid. Wabah juga menjadi musibah, azab, sisaan, bahkan menjadi penambah dosa bagi siapa sahaja yang tidak bersabar menghadapinya
hingga kemudian mencela-cela takdir Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tentang penyakit ta'un, iaitu wabah penyakit menular yang mematikan, yang menyebabkan banyak luka-luka di sekujur tubuh. Annahu azabu yab'athuhu Allah 'ala man yasha' wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin laysa min ahadin yaqa'un ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lahu illa kan lahu mislu ajri syahid. Sungguhnya dia adalah azab yang Allah Azza wa Jalla turunkan pada siapa sahaja yang dikehendaki olehnya. Dan sungguhnya Allah Azza wa Jalla jadikan ia sebagai rahmat bagi orang beriman. Dan tidaklah ada satu orang pun yang terkena ta'un, kemudian ia bersabar untuk tetap di negerinya dengan mengharapkan pahala dari Allah. Dan ia tahu bahawa yang demikian tidaklah menimpanya kecuali sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan untuknya. Kecuali ia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mati syahid. Hadis Bukhari nombor 3474. Habis dah untuk hadis. Jadi kandungan bab ini larangan mencaci maki angin. Petunjuk Rasulullah SAW untuk mengucapkan doa, bukan maki angin, dan ucap doa bila manusia melihat sesuatu yang tidak menyenangkannya. Yang ini ketika angin sedang bertiup kencang. Yang ketiga, pemberitahan Rasulullah SAW bahawa angin mendapat perintah dari Allah. Oleh kerana itu, mencaci maki angin berarti mencaci maki Allah, Tuhan yang menciptakan, memerintahkannya. Yang keempat, angin yang bertiup itu kadang-kadang diperintahkan untuk satu kebaikan dan kadang-kadang diperintahkan untuk satu keburukan. Jadi, apapun, kita bergantung dengan Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.